Thomas dan memegang nombor metrik 285043 dan saya akan menceritakan pengenalan dan kesan COVID-19 terhadap politik, ekonomi dan sosial. Coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah penyakit yang telah tular pada tahun 2019 dan mula merebak di Malaysia pada 25 Januari 2020. Kejadian penyakit dengan bilangan kes melebihi kadar biasa yang berlaku di banyak negara dan wilayah di seluruh dunia dan melibatkan populasi yang besar. Dengan ini, saya akan membincangkan mengenai implikasi dari sudut ekonomi, sosial dan politik. Impak COVID-19 terhadap kesihatan mental yang melanda Malaysia telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Malah ini turut melibatkan institusi keluarga sehinggalah kepada aspek psikologi dan kesejahteraan diri manusia. Ekoran dari wabak yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP kepada rakyat Malaysia. Pandemik penyakit virus yang telah menular di seluruh dunia memberi kesan yang amat ketara dalam bidang politik. Untuk mengukuhkan lagi kenyataan ini, sebagai contoh, persidangan parlimen menjadi terhad dan ditangguhkan kerana kerajaan telah melaksanakan perintah berkurung, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 bagi menghadkan pergerakan sosial semua pihak bagi menjaga keselamatan diri. Selain dari itu, parti-parti politik juga mendapat arahan untuk tidak menganjurkan atau mengadakan perhimpunan secara terbuka dan terdedah kepada pelanggaran Standard Operating Procedure iaitu SOP. Perhimpunan Agung Politik haruslah menggunakan teknologi digital iaitu norma baharu bagi mengelakkan daripada berlakunya kluster baharu. Tidak dapat berkempen secara besar-besaran kerana dihadkan dan juga kerajaan harus mengeluarkan pembelanjaan yang tinggi untuk bantuan kepada rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Perkara ini akan membawa kepada permasalahan politik negara yang disebabkan oleh pandemik ini. Bagi bidang ekonomi pula, mengikut penelitian para penyelidik, perniagaan-perniagaan besar serta perusahaan kecil dan sederhana PKS berhadapan dengan pelbagai isu operasi semasa pandemik. Masalah operasi perniagaan semasa pandemik melibatkan pengurangan permintaan, kelewatan penerimaan pembekalan dan bayaran, kelewatan dalam pemenuhan dan penghantaran barangan serta infrastruktur teknologi yang terhad. Bertitik tolak dari hal ini, pembelian panik dan kekurangan barangan asas juga menjadi topik yang diketengahkan. Meskipun kedua komponen ini bersifat sementara, namun ini telah memberi impak yang besar pada sesetengah golongan seperti golongan berpendapatan rendah B40 yang berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk membeli keperluan harian mereka serta terpaksa bersaing dengan golongan berpendapatan pertengahan M40 dan tinggi D20. Bagi bidang sosial pula, World Health Organization ataupun dikenali sebagai WHO menggesa supaya perkhidmatan kesihatan mental secara umum diperkukuhkan dan peningkatan akses kerawatan melalui penggunaan teknologi. Kesihatan mental juga merupakan elemen yang krusial dalam menjalani hidup seharian individu. Hal ini menunjukkan bahawa kecerdasan minda dan kecergasan badan seseorang itu datang daripada kesihatan mental yang tinggi. Untuk bahagian perubatan pula, fasiliti hospital serta kaki tangan bahagian perubatan yang tidak mencukupi serta pihak-pihak berkenaan menyatakan bahawa mereka tidak mampu menampung pesakit yang kian meningkat menjadi perbahasan utama mereka. Bila mana interaksi dan komunikasi sesama individu adalah melalui alam maya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan memaksa rakyat untuk kekal di rumah dan pekerja digesa bekerja dari rumah, manakala pelajar sekolah diarahkan untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Assalamualaikum, nama saya Nur Atma Syahidah binti Muhammad Zaki, nombor metrik 284978. Saya teruskan pembentangan ini dengan cabaran pandemik COVID-19 dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan cabaran? Menurut Kamus Bahasa Melayu, cabaran bermaksud sesuatu unsur atau faktor yang menguji kemampuan seseorang atau sesuatu organisasi dan ianya menimbulkan kesukaran. Jadi, yang boleh saya simpulkan, cabaran pandemik COVID-19 ialah sebagai sesuatu unsur atau virus yang melanda dunia untuk menguji kemampuan politik, ekonomi dan sosial dalam sesebuah negara. Terdapat dua cabaran utama yang dapat dilihat, iaitu cabaran yang pertama ialah cabaran untuk mengadakan pilihan raya. Apabila pilihan raya diadakan, berlaku peningkatan kes yang mendadak dalam kalangan orang yang mengundi. Hal ini kerana terdapatnya segelintir pihak yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Contohnya, terdapat mereka yang tidak memakai pelitup muka, tidak mengamalkan penggunaan pencuci tangan dan tidak mengamalkan penjarakan sosial yang sepatutnya. Akibat daripada peningkatan kes ini juga, ianya menyebabkan tugas barisan hadapan negara seperti doktor bertambah untuk membantu mereka yang dijangkiti virus COVID ini. Cabaran kedua ialah cabaran berlakunya pergolakan politik.
Disebabkan oleh pandemik yang melanda, kerajaan terpaksa menutup sektor ekonomi dan menjalankan prosedur operasi standard yang ketat, menyebabkan rakyat marah dan berasa tidak wajar dengan tindakan kerajaan tersebut. Hal ini kerana mereka tidak dapat melakukan kegiatan harian mereka seperti biasa untuk mencari pendapatan bagi menyara keluarga. Oleh itu, berlaku pemaksaan oleh rakyat untuk pertukaran kerajaan supaya mereka dapat melakukan aktiviti seperti biasa dengan pembukaan sektor ekonomi. Seterusnya, cabaran pandemik COVID-19 dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor yang terpenting untuk dibangunkan dalam setiap negara. Cabaran terbesar kepada seluruh negara termasuk negara Malaysia dalam sektor ekonomi ialah untuk memulihkan ekonomi, kesan daripada kemelesetan ekonomi yang berlaku rentetan daripada pandemik COVID-19. Pandemik yang berlaku telah merencatkan ekonomi negara. Contohnya, sejak berlaku penularan wabak COVID-19, sektor ekonomi tidak dapat dijalankan dan dibuka seperti biasa. Namun begitu, sehingga kini sektor ekonomi masih dibaik pulih mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa secara teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Saadi Mulhim bin Muhammad Syamizan, pemegang nombor kad pengenalan 284985. Seterusnya saya akan meneruskan berkenaan cabaran COVID-19 dalam bidang sosial, iaitu cabaran dalam institusi keluarga. Di dalam bidang sosial, masyarakat mula mengendahkan penyebaran wabak COVID-19 yang begitu bahaya kerana kebanyakan masyarakat hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang dan pihak lain jika berlaku jangkitan wabak ini. Sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pada hari raya, mereka telah berpusu-pusu pulang ke kampung tanpa menghiraukan wabak ini akan dijangkiti bukan sahaja kepada ahli keluarga, bahkan juga kepada jiran-jiran tetangga. Seterusnya adalah cabaran penyebaran berita palsu dan spekulasi masyarakat. Peningkatan kes hari demi hari yang semakin merisaukan dan membimbangkan telah menyebabkan wujudnya masyarakat yang saling menuding jari tanpa melihat siapa yang dituding tersebut. Bukan itu sahaja, ada juga masyarakat yang sanggup merendahkan martabat institusi raja di Malaysia. Ini adalah kerana mereka menuding jari kepada mereka yang tidak mengikut arahan atau Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan juga garis panduan dan operasi standard (SOP) yang dikeluarkan oleh kerajaan sehinggakan munculnya kluster yang amat membimbangkan. Mereka telah melanggar arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Inilah yang telah mencetuskan perbalahan antara masyarakat sehingga hilangnya adab dan maruah hanya kerana merasa tidak puas hati dengan segolongan pihak. Tambahan pula, ada juga segelintir yang dikenali sebagai netizen yang menyerang pihak berkuasa di dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya dengan melakukan penyebaran fitnah dan telah menyebabkan rakyat yang tidak mengetahui tentang isu-isu tersebut akan mengikut tanpa usul periksa. Ini secara tidak langsung membolehkan berlakunya perbalahan yang tidak akan membawa kepada keharmonian negara. Selamat petang putra, nama saya Lim Jing Siang, nombor matrik 284915. Sekarang saya akan teruskan dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi pandemik COVID-19. Dari segi politik, ketika Yang di-Pertuan Agong memanggil Parlimen untuk bersidang semasa negara berdepan dengan pandemik, semua ahli politik atau ahli Dewan Rakyat perlu membuat pemeriksaan suhu badan mereka di pintu masuk. Tujuannya adalah untuk mengesan individu yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 Celsius. Individu yang bergejala ini tidak akan dibenarkan masuk untuk bersidang. Pemakaian pelitup muka, penggunaan cecair pembasmi kuman dan penjarakan sosial 1 meter antara tempat duduk semasa menjalankan persidangan Parlimen merupakan SOP yang telah ditetapkan. Dari segi ekonomi pula, pihak kerajaan telah memperkenalkan kerangka holistik bantuan prihatin nasional bagi menghadapi situasi tersebut. Rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak COVID-19 boleh menerima dan memohon pelbagai bantuan yang digariskan dalam pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Selain pakej rangsangan ekonomi yang bernilai 20 bilion yang diumumkan ini, rakyat juga boleh menikmati berbagai bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Kedua-dua pakej yang keseluruhannya berjumlah 250 bilion bertujuan melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi dalam menghadapi kesan pandemik COVID-19. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Amirahan Nadirah binti Adam Syukri, matrik nombor 284778. Bagi aspek sosial pula, langkah bagi mengatasi pandemik ialah pihak kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada peringkat awal iaitu dari 18 hingga 31 Mac 2020. Perintah kawalan ini dilakukan selama 14 hari dan dibuat mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. PKP melibatkan larangan menyeluruh pergerakan seseorang individu dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya.
PKP fasa kedua juga masih diperketatkan dengan mengehadkan waktu operasi premis perniagaan, restoran, gerai makan, stesen minyak dan beberapa lagi sektor lain. Sesiapa sahaja yang melanggar PKP akan dikenakan hukuman denda wang atau hukuman penjara. Seterusnya, peranan pihak NGO dan syarikat-syarikat besar menghulurkan bantuan dengan menawarkan tempat yang luas kepada pihak kerajaan sebagai pusat kuarantin. Kecekapan Kementerian Kesihatan dan masyarakat amat jelas apabila mereka membuat persediaan sebelum keadaan pandemik ini menjadi lebih serius. Selain itu, sesetengah makmal dan hospital swasta juga menawarkan perkhidmatan ujian persempelan melalui RT-RPC. Bukan itu sahaja, bantuan turut diterima oleh pakar dari setiap bidang. Contohnya, pemilik pembuatan pelitup muka, Perka Fashion yang menyediakan peralatan perlindungan diri, juga pihak NGO yang membekalkan makanan dan keperluan harian. Hasil usaha bersama ini, kes penularan pandemik ini semakin berkurangan. Kesimpulannya adalah, cabaran dalam era permulaan kemunculan wabak COVID-19 sangatlah mencabar bukan sahaja dalam negara kita tetapi juga luar negara. Bukan itu sahaja, cabaran ini juga telah menjejaskan pelbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi dan sosial.